أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, Imam Bilal siap barisan kepimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita sambung lagi dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah As-Suhaili. Bulan lepas kita telah berbicarakan berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 261 sehingga 264, yang mana pada bulan lepas diuraikan ayat berkenaan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebiji benih yang tumbuh yang menerbitkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu mempunyai 700 biji, setiap tangkai itu mempunyai 100 biji, dan semuanya 700 gandaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah melalui zakat mereka, wakaf mereka, sedekah mereka dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala meneruskan lagi dalam ayat-ayat yang seterusnya berkenaan dengan adab-adab bersedekah ketika memberikan infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Adab-adab yang Allah Ta'ala minta kita untuk jaga supaya tidak memungkit-mungkit pemberian-pemberian yang telah kita lakukan, dan yang kedua adalah tidak menyakiti hati penerima setelah kita memberikan infak, sedekah dan sebagainya. Pada malam ini kita sambung ayat 265 sehingga 266 berkenaan dengan infak demi keredaan Allah kerana selain daripada Allah. Selepas Allah Ta'ala memberikan kelebihan berinfak, selepas Allah Ta'ala memberikan adab-adab supaya tidak menyakiti dan mengungkit pemberian-pemberian yang telah kita laksanakan, Allah Ta'ala mengajar kita supaya bagaimana Allah nak gambarkan beberapa hamba-hambanya yang bersedekah semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Mengapa Allah Ta'ala sebut dalam surah seterusnya? Kerana ini tuan-tuan, kerana nak menjaga hati kita, nak menjaga keikhlasan kita, nak mengeluarkan wang, harta yang kita cari selama ini untuk Allah bukanlah mudah untuk kita jaga, untuk niatkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana niat yang ikhlas ini kadang-kadang susah untuk dipegang oleh kita, susah untuk kita hadapi dengan betul-betul kerana Allah Ta'ala, dan kadang-kadang dia bersifat sementara waktu dan kadang-kadang dia boleh hilang begitu saja, maka hilanglah pahala, maka kita akan menjadi muflis di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi malam ini kita lihat bagaimana Allah Ta'ala nak memberikan yang pertama, orang yang mencari keredaan Allah semata-mata dalam berinfak, dan yang kedua Allah nak berikan perumpamaan orang yang infak tetapi kehilangan pahala di sisi Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwaluhum ibtigha'a mardatillah وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ayat ini berkenaan dengan Allah Ta'ala memberikan perumpamaan
orang yang nak cari betul-betul redha Allah Ta'ala dalam menginfakkan hartanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbandingan, wa mathul, misal, wa mathalul lazi, perbandingan orang-orang, perbezaan orang-orang, dan perbandingan di antara orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana untuk mencari keredaan Allah dan kerana untuk meneguh, semata-mata nak meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi. Kata Allah, Allah nak berikan perumpamaan orang yang berbelanja harta di jalan Allah untuk cari redha Allah kerana iman mereka dan perasaan ikhlas mereka dan nak cari redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan umpama mereka ini adalah sebuah kebun yang berada di tempat yang tinggi. Satu kebun yang berada di tempat yang tinggi, lalu ditimpa hujan lebat di atas tanah tinggi tersebut, lalu mengeluarkan hasil 2 kali ganda hasil daripada Allah Ta'ala turunkan hujan daripada hujan kepada tempat yang tinggi tadi. Lalu kata Allah, kalaulah ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka hujan yang renyai-renyai pun cukup untuk menyirami kebun tersebut. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Baik, ayat ini saya bagi faham kepada tuan-tuan. Allah Ta'ala memberikan Allah buat perbandingan, perumpamaan. Allah nak beritahu orang yang membelanjakan harta di jalan Allah untuk cari redha Allah Ta'ala, belanjakan harta di jalan Allah kerana iman mereka, kerana perasaan nak cari ikhlas mereka. Umpama mereka ini mereka mempunyai kebun yang tinggi di tempat yang tinggi, Highland tinggi, tanah tinggi, Cameron Highland tempat tinggi, tanam sayur, pokok-pokok subur, tanam dekat sini tak sedap macam di Cameron Highland. Kan? Orang tunggu, orang cari sekarang ini tempat yang tinggi. Musangking tempat tinggi, durian tak nak tumbuh tempat yang banyak air, kurang air tempat yang tinggi. Sebab tempat tinggi turunnya hujan dahulu, tempat tinggi dulu dapat hujan. Tempat yang tinggi antara bumi yang mula-mula akan mendapat sumber air di atas. Umpama Allah Ta'ala berikan mereka ini, umpama mereka berada dalam satu kebun yang tinggi, ditimpa satu hujan yang lebat. Kalau tak lebat pun tak apa, renyai-renyai sudah cukup untuk menumbuhkan hasil mereka, hasil tanaman mereka. Allah Ta'ala berikan 2 kali ganda kerana hebatnya sedekah yang telah mereka lakukan atas perumpamaan ini. Maknanya tuan-tuan, gandaan. Allah Ta'ala berikan perumpamaan hebat bagi orangnya dapat jaga keikhlasan mereka dan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Yang kedua, lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah bagi perumpamaan orang yang kedua, yang orang ini yang mempunyai harta yang banyak tetapi mereka muflis di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, adakah seseorang di antara kamu, Allah Ta'ala tanya kita, ayawaddu ahadukum, adakah di antara kamu ini suka mempunyai sebuah kebun dari pokok tamar dan anggur? Suka? Itu suka. Kita dapat kebun tamar dan anggur di Malaysia, sawit dan getah, durian, musangking, duri hitam dan sebagainya. Kan? Suka. Yang Allah Ta'ala kata lagi, kebun itu yang mengalir di bawahnya beberapa batang buah sungai, sumber air yang mudah, boleh buat homestay lagi, boleh buat tempat peranginan lagi. Ada dalam ni, saya tambah nak bagi gambaran.
Tak faham Ustaz, ayat mana yang tak ada homestay? Ini saya nak cari. Tuan, nak bagi gambaran. Kalau saya kata kebun kurma dan tamar, nanti kita tak dapat view. Kita memang tak tanam tamar dan kurma. Kita memang tak ada anggur. Anggur kat rumah pun pokok saja anggur, buah tak ada. Nah, ini nak bagi tahu tuan, bagi jelas. Allah Ta'ala kata surga tak? Ada satu kebun yang dalamnya ada pokok kurma, ada anggur. Yang kebun tu ada laluan sungai padanya. Dan dia juga mempunyai sebuah kebun. Dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, bukan kata tamar dan anggur saja, semua buah-buahan ada. Sedangkan padahal walaupun dia memiliki kebun, pokok-pokok tumbuhan, pokok-pokok buahan yang banyak, kebun yang luas, ada sungai lagi, boleh buka pusat peranginan besar dalam tu lagi, orang datang mandi saja pun boleh buat duit. Sedangkan kata Allah, kalau suka sekalipun, sedangkan ada seseorang ini, dia sudah tua dan mempunyai ramai zuriat yang lemah. Maksudnya apa? Iaitu pemilik kebun ini sudah memiliki semua harta yang ada pada dia lengkap, tetapi malangnya dia dah sudah tua. Tetapi malah bukan saja tua, malah mempunyai ramai zuriat yang masih lemah ataupun yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang pula angin taufan, yang mana anak isteri tak boleh bantu untuk uruskan kebun. Malah kebun tersebut diserang pula angin taufan yang membawa api sehinggalah terbakar kebun tersebut. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Saya bagi contoh lagi, iaitu Allah Ta'ala nak memberikan perumpamaan yang kedua ini. Orang yang memiliki sumber harta yang banyak, apa yang tak ada pada dia semua nak beli, semua boleh, tetapi dia tak dapat memberikan kelebihan harta tersebut untuk tukar jadi pahala. Dia tak mampu nak tukar harta-harta dia dekat dunia ni. Kereta dia tak mampu tukar jadi pahala. Orang suruh datang masjid, bawalah kereta baru, kan, supaya ada keberkatan padanya. Bukan kata keberkatan kereta baru, maknanya kita gunakan apa yang Allah Ta'ala beri. Orang yang ada motosikal boleh datang masjid, dia yang ada 3 biji kereta tak boleh datang masjid. Dia tak gunakan kereta dan kenderaan dia sebagai boleh pahala di sisi Allah Ta'ala. Dia tak gunakan rumah dia tak gunakan isteri dia untuk berpahala di sisi Allah Ta'ala. Dia tak gunakan duit dia untuk berpahala di sisi Allah Ta'ala. Dia tak gunakan segala harta mahsul yang dia ada untuk tukar harta dunia ini, untuk tukar menjadi akhirat. Tak boleh nak tukar. Kerana apa tak boleh tukar? Mungkin sekedekut, mungkin bakhil, mungkin tak ikhlas, mungkin segan nak bagi, mungkin sayang nak bagi sehinggakan dia mati meninggalkan harta yang banyak, akhirnya tidak memberikan apa-apa kesan untuk akhiratnya. Mungkin. Lalu Allah Ta'ala memberikan perumpamaan ini seperti orang yang mempunyai harta, kebun-kebun tamar dan buah-buahan yang sungai di dalamnya, tetapi malangnya dia sudah tua dan mempunyai ramai zuriat yang lemah, zuriat yang masih kecil, yang tidak dapat mewarisi lagi hartanya, yang dia tak boleh buat apa, yang membantu pun tidak boleh. Lalu dia mati begitu saja, apa pun tidak memberi manfaat sedikit pun kepada orang ini. Baik, orang yang melakukan infak, saya nak baca, kalau tuan ada kitab, saya nak ke depan sedikit sebab saya nak baca beberapa perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat yang kedua ini. Nanti kita akan patah balik. Kata Imam Bukhari, ketika mentafsirkan ayat berkenaan, ayat mana? Ayat yang kedua ini. Ayat yang kata satu orang tua mempunyai kebun yang banyak, yang besar, ada buah-buahan, tetapi tak memberi manfaat. Kata Imam Al-Bukhari dalam mentafsirkan ayat ini, pada suatu hari, kata Imam Bukhari dalam kitabnya, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab berkata kepada sahabat Nabi SAW, ramai dalam kalangan sahabat Nabi. Datang Sayyidina Umar, tanya kepada para sahabat. Kata Sayyidina Umar, pada pandangan kamu, apakah sebab ayat ini diturunkan? Apakah kerana apa ayat ini diturunkan? Ayat mana? Ayat lelaki tua yang punya pokok tamar dan kebun sungai mengalir di bawahnya. Lalu mereka
ramai-ramai menjawab, wallahu a'lam. Para sahabat kata, wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala mengetahui. Lantas Umar merasa marah dan menempelak dengan mengatakan, Umar dengan ketegasan. Umar marah sebab nak juga jawapan. Umar kata apa? Katakanlah, sama ada kamu tahu ataupun tak tahu. Wahai para sahabat, kamu bagi tahu lah sama ada kamu tahu ataupun tak tahu. Sebab para sahabat sifatnya, kalau mereka tak tahu, mereka akan kata wallahu a'lam. Sifat kita tak tahu, buat tahu. Tak kata wallahu a'lam. Lagi nak cakap. Semua tahu. Kan? Lontarlah apa sahaja tajuk, boleh berlaku. Tapi sifat sahabat ni wallahu a'lam di permulaan. Lalu tuan-tuan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, dia kata, wahai Umar, sebenarnya ayat itu adalah berkenaan dengan diri aku. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ayat tersebut sebenarnya kena kepada diri aku. Siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kata Sayyidina Umar, wahai anak saudara aku Ibnu Abbas, katakanlah, janganlah kamu menghina diri kamu sendiri. Bagi tahu ke aku apakah ayat berkenaan dengan asbab nuzul, mana sebab turun ayat ini mengapa. Kata Ibnu Abbas, ayat tersebut mengemukakan satu perumpamaan, contoh bagi satu amalan. Lalu Sayyidina Umar kata, apakah amalan tersebut? Apakah maksud kamu wahai Ibnu Abbas? Apakah amalan tersebut? Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seseorang yang kaya yang melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian Allah utuskan syaitan kepadanya, lalu dia melakukan maksiat sehingga menjadi sebati dan tabiat dengan diri dia. Kata Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan yaitu seseorang yang Allah Ta'ala memberikan, seseorang yang kaya raya, orang yang ada wang, ada duit, ada harta, yang sering melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ingat juga dia Allah Ta'ala. Dia ingat, dia tak langgar perintah Allah. Dia melakukan kewajipan yang Allah suruh. Kemudian Allah Ta'ala utuskan syaitan kepadanya, lalu dia melakukan maksiat sehingga menjadi sebati dengan tabiat diri dia, dengan sifat kedekut yang dia ada. Ibadah buat juga, kuat solat juga, baca Quran juga, hebat juga di dalam agamanya, tetapi ada sifat kedekut dan bakhil sehingga harta yang dimiliki oleh orang kaya yang taat ini kepada Allah, sehingga dia tak mampu untuk tukarkan kepada pahala di sisi Allah Ta'ala. Kata Hasan Al-Basri, tidak ramai orang yang memahami perumpamaan dan contoh ayat yang telah tunjukkan ini. Tak ramai orang yang faham ayat ini berkenaan dengan apa. Seorang yang sudah tua dengan badan yang lemah, mempunyai ramai anak yang kecil, keadaan demikian menyebabkan hanya bergantung harap kepada kebun miliknya. Lalu antafan melanda membakar kebun itu. Setiap seorang dari kamu sangat bergantung kepada amalan masing-masing apabila dia meninggal dunia. Kata Hasan Al-Basri Kata Hasan Al-Basri mentafsirkan ayat kedua, dia kata apa? Ramai orang tak tahu berkenaan dengan ayat ini. Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan apa? Dengan seorang tua yang memiliki kebun yang banyak, tetapi anak yang masih kecil-kecil ramai. Lalu angin meniup kebun tersebut dan terbakar. Kerana apa? Maksudnya setiap seseorang dari kamu pada kamu, setiap kita ini hanya bergantung kepada amalan masing-masing apabila ia meninggal dunia. Kita bergantung solat kita bergantung puasa Ramadan kita 2 bulan, kita bergantung dengan zakat kita bergantung dengan pahala-pahala kecil-kecil kita hanya kita berperang dengan dosa-dosa kita dengan istighfar dan keampunan kita bayangkan kita ini adalah orang yang layak masuk syurga. Kita ni orang masjid, kita orang surau, kita ni orang yang rasa mampu untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Tetapi dia antara orang yang bankrupt, muflis apabila dia meninggal dunia nanti. Siapa orang tersebut? Orang yang kedekut dan bakhil untuk memberikan sedekah kepada orang-orang lain ketika berada di atas dunia dahulu. Ada juga yang tidak kedekut dan tidak bakhil. Mereka memberikan sedekah, tetapi keikhlasan mereka membatasi pahala.
dihalangi oleh tidak ikhlas mereka. Mereka tidak mencari keredaan Allah Ta'ala pula ketika bersedekah. Harta sudah keluar banyak, tetapi mereka tidak mencari keredaan Allah Ta'ala. Lalu Allah tak redha kepada mereka. Mereka hanya nak mencari keredaan manusia, supaya manusia puji, supaya dia ada followers, supaya dia disanjung, supaya orang bagi tahu dia ni adalah orang yang kuat bersedekah, supaya dengan sedekah ni orang kenal penjenamaan perniagaan dia, lalu orang boleh beli barang-barang dia. Dia bersedekah bukan semata-mata untuk Allah Ta'ala, tetapi ada beberapa kepentingan yang dia nak miliki, walaupun tidak jelas ataupun secara jelas. Kalau boleh letak nama saya di baju jersey di belakang, kalau boleh dalam banner letak nama saya, kalau boleh nak dekat-dekat pemilihan jawatankuasa kelab, persatuan, parti dan sebagainya, highlightkan nama saya. Saya bagi peruntukan bla 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 dan sebagainya. Tuan-tuan faham lah kan? Mana tuan-tuan kena faham? Maknanya tak apalah yang saya cakap tadi, tak apalah. Yang paling penting adalah kalau boleh kita teruskan bersedekah, tak banyak dan tak sedikit. Kita dah rajin bersedekah. Kerja kita yang kedua untuk menjaga keikhlasan kita. Kerja kedua kita nak jaga ikhlas kita. Yang ni yang susah. Nak bagi senang, nak bagi mudah, tapi nak jaga ikhlas, Masya Allah. Ustaz, saya, para alim ulama pun belum tentu boleh nak menjaga keikhlasan ini, kerana ia sangat susah antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk kepada tafsir yang mula-mula tadi. Baik, orang yang melakukan infak yang sebenarnya adalah orang untuk menuntut keredaan dan keampunan Allah. Orang yang melakukan infak semata-mata untuk menuntut keredaan dan keampunan Allah. Perbelanjaan mereka atas keyakinan bahawa Allah akan memberi balasan yang besar kepada mereka. Tuan-tuan hadir ke rumah Allah pada malam ni, tuan-tuan saya pasti tuan-tuan tahu kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada tuan-tuan. Solat berjemaah maghrib, isyak, duduk dalam majlis ilmu, datang masjid, guna minyak motor, minyak kereta sendiri, buat live, rakaman, bantu agama Allah, sebarkan dakwah dalam YouTube dan sebagainya. Saya faham, tuan-tuan mesti faham berkenaan dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita tahu ini akan ada balasan daripada Allah Ta'ala. Kita tahu. Sama juga orang yang bersedekah, dia tahu berkenaan dengan balasan yang Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Tabung ruang masjid ada, tabung dalam masjid ada, kejap lagi hari Jumaat ada tabung Syria, ada tabung Palestin, macam-macam. Semua tabung penuh dan tidak ada kosong. Alhamdulillah. Dengan itu tuan-tuan, satu lagi benda yang kita buat kerja adalah bagi pun sudah bagi. Yang kerja yang kedua adalah terus menjagakan keikhlasan kita. Kecil kita bagi nampak ikhlas sikit, sebab tak cerita orang, sebab tinggi yang kita bagi itu kecil, tak bagi tahu orang. Lagi besar lagi bagi kita nak bagi, pertama lagi rasa kedekut, yang kedua lagi rasa nak cerita kepada orang berapa jumlah kita bagi tadi. Bagi besar, sebab tu kadang-kadang jumlah yang kecil lebih berbalik pahalanya berbanding dengan jumlah yang besar. Sebab besar lebih nak cerita pada orang, yang kecil kita pun tak cerita. Pertama sebab ikhlas mungkin, yang kedua sebab kecil sangat nak cerita. Orang kata kita awak ada bagi RM2 tadi kat masjid, tak cerita RM2, cerita orang apa, orang bagi RM2 tak cerita, macam itulah. Baik, atau meneguhkan keimanan, ataupun orang yang memberikan sedekah ni, dia nak teguhkan keimanannya dan keyakinan mereka untuk melatih diri, membelanjakan diri harta di jalan Allah Ta'ala. Macam saya beritahu tuan-tuan bulan lepas, harta mana yang paling baik untuk kita belanjakan? Masa bila? Masa kita rasa paling kedekut. Kita rasa paling kedekut nak keluarkan harta kita, waktu itu keluarkan. Kita keluar seluruh poket, kita rasa dah sampai pada rumah tadi nak bagi duit berwarna hijau, RM5. Sampai dekat tabung, rasa macam nak bagi yang merah, RM10. Tuan-tuan jangan fikir panjang-panjang, lawan rasa kedekut, itulah sedekah yang paling afdal. Tuan-tuan keluarkan RM10, lawan sifat kedekut, bagi saja. Sebab sifat kedekut ini adalah Allah Ta'ala ciptakan untuk diri manusia, bukan sebab kerana banyaknya tuan-tuan,
Kerana sifat tu ada, RM2 pun boleh jadi kerikut, RM5 pun boleh jadi kerikut, RM10 pun jadi kerikut. 10 kali dah kenaikan gaji kita. Banyak kali dah kita dah harta untung kita dalam perniagaan kita. Dekat RM10 tu dah kita bagi. Tak meningkat, tak meningkat tuan-tuan. Maknanya kita tidak ada perubahan dalam bersedekah, walaupun ada perubahan dalam slip gaji kita dan pendapatan di bank transaksi kita. Mereka juga melakukan sesuatu yang amat berat di atas diri mereka berbanding seluruh ibadat dan iman. Mereka juga melakukan sesuatu yang amat berat ke atas diri mereka berbanding dengan keseluruhan ibadat dan iman. Orang ini melawan sifat dia, aku mesti banyakkan sedekah, aku mesti banyakkan infak, aku mesti banyakkan wakaf untuk agama Allah Ta'ala. Ada orang yang melawan sifat kedekut dia ni untuk dia jadi orang yang sentiasa bersedekah. Akhirnya dia menjadi habit ataupun jadi tabiat yang dia suka bersedekah. Misalnya bagi infak yang banyak dan sedikit adalah seperti kebun dan tanah yang subur. Tuan-tuan, infak tidak diletakkan berapa kualiti dan kuantiti. Sama ada sedikit ataupun sebanyak, kualitinya ikhlas, kuantitinya tak kira. Sebab Allah Ta'ala akan kira kualiti, bukan kuantiti. Maknanya, tuan-tuan, ada berapa sahaja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dipenuhi dengan pohon-pohon, diumpamakan dipenuhi dengan pohon-pohon tumbuhan yang segar, diletak di tempat yang tinggi, terdedah dengan matahari dan aliran udara yang kuat, juga diserami dengan hujan yang lebat. Oleh itu kebun tersebut membuahkan hasil yang banyak dan berganda-ganda. Jika sedikit sahaja hujan yang turun, ia tetap membuahkan hasil disebabkan tanah yang subur, tumbuhan yang baik dan kedudukan tanah yang sesuai. Dalam sudut yang lain, kita boleh ambil cakna berkenaan dengan ayat ini, iaitu rupa-rupanya tanah yang tinggi adalah terbaik untuk tempat tanaman. Dan kita kalau boleh nak tanah rata, tanah tepi jalan besar, tak nak tanah bukit-bukit, nanti susah nak panjang, nak tanam apa pun susah. Tak, Quran dah sebut 1444 tahun yang dahulu, kalau nak cari tanah, carilah tempat tinggi untuk tanam tanaman. Sebab dapat air dulu, dapat udara dulu, dapat matahari dulu. Kan hari ini kita lihat bukti Allah Ta'ala. Betul tak Allah Ta'ala beritahu? Betul. Hari ini orang mencari tanah yang tinggi, walaupun daripada bukan Islam, menjadi tanah yang mahal untuk tanam tanaman. Kebun berkenaan disifatkan sebagai yang berada di tanah tinggi, rabwah. Rabwah maksudnya tempat yang tinggi. Memandangkan pokok yang tinggi adalah jenis yang elok dan terbaik. Ya, dalam tafsir kata apa? Sebenarnya tanah yang tinggi akan menghasilkan buah dan pokok yang lebih baik. Ayat berkenaan dengan yang timbul dari jiwa mereka, yakni berpunca dari dalaman mereka, melakukan amalan infak dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Ta'ala. Tak ada harta, apa pun tak ada nak bagi, mereka serahkan jiwa mereka untuk agama Allah Ta'ala. Baik, seterusnya, demikianlah bandingan yang pertama bagi orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Manakala bandingan yang kedua, kita masuk balik kedua. Tadi kedua, kita masuk balik. Manakala bandingan yang kedua, iaitu orang yang membelanjakan harta di jalan syaitan dan hawa nafsu atau selain kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memulakan kenyataan berkenaan dalam bentuk sanggahan dan penafian. Justru ciri-ciri orang mukmin yang ikhlas ialah ia tidak berniat untuk itu, tidak berniat untuk jadikan harta mereka itu supaya tidak membuahkan hasil di akhirat. Islam tak larang buat rumah besar-besar, kecil besar Islam tak larang. Pakai kereta kecil besar Islam tak larang. Tuan-tuan nak beli pakaian mahal dan murah, Islam tak larang. Imam Malik radhiyallahu an pakaiannya mahal-mahal. Imam Malik radhiyallahu an. Dan Nabi kita pun menjuru supaya kita memberikan pakaian dan terapi untuk diri kita dengan terapi yang baik. Sikat rambut yang lurus, pakai pakaian yang elok, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada lebihkan duit, tuan-tuan boleh pergi pakaian yang mahal-mahal. Bukan untuk dibanggakan, untuk tunjukkan apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada
kepada kita dan syukur pada Allah Ta'ala. Kita beli kereta mahal-mahal, tidak ada salahnya kita tunjukkan inilah kurniaan yang Allah Ta'ala berikan. Kata datang satu orang, dia kata, cantik kereta, cantik betul X5 BMW ni. Kita kata, Alhamdulillah, ini semua kurniaan Allah. Ya hazza fadl min Rabbi. Ini adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Kan? Maknanya kita syukur pada Allah Ta'ala. Gunakan harta Allah Ta'ala. Bawa lagi BMW itu, pergi kuliah-kuliah, daurah kitab, datang masjid dan sebagainya. Baru nampak digunakan di jalan Allah Ta'ala. Kalau calon, cek lain. Cek tu nak tahan. Kan? Takut calon kan? Kereta semua akan calon tuan. Bandingan yang disebut adalah untuk orang yang melakukan amalan-amalan baik tetapi tidak melakukan kerana Allah Ta'ala. Bagi orang yang dia buat dah amalan baik, dah okey dah, tetapi bukan untuk Allah. Pada hari kiamat nanti ia akan mendapati amalan tersebut dihapuskan dan dihilangkan. Bantuan Palestin dia bantu, bantuan Syria dia bantu, gempa bumi Turki pun dia okey bantu. Tapi kita tak tahu siapa yang ikhlas tak ikhlas. Bukan niat kita, bukan kerja kita untuk menilai. Ayat ini untuk memberi amaran ke semua orang, termasuk saya dan tuan-tuan, supaya teruskan keikhlasan kerana Allah Ta'ala. Bukan semata-mata untuk manusia, bukan semata-mata untuk dapat followers, bukan dapat like, bukan semata-mata untuk buat live kita dapat liputan, bukan semata-mata orang puji kita, bukan semata-mata untuk nama kita dinaikkan dalam satu-satu majlis, disebut dan sebagainya. Berikan hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Seperti ulama-ulama dulu, mereka beramal sehingga isteri-isteri mereka pun tak tahu apakah amalan mereka. Mereka beramal sehingga isteri mereka pun tak tahu apakah amalan mereka. Punya nak jaga keikhlasan. Ustaz, tapi ada satu ayat yang boleh membolehkan kita mendedahkan derma kita. Ya, betul. Dengan beberapa syarat dan betul. Ada dengan tujuan. Tujuannya apa? Untuk menggalakkan orang lain sama-sama untuk menderma. Kalau saat ini tabung jalan satu soft kat sini, tuan-tuan nak jaga ikhlas, tuan-tuan pergi belakang tandas, tuan-tuan bagi. Kan? Bukan semata bukan begitu. Kita pun bagi, kita letak tabung, nanti pergi ke orang yang kedua, dia letak lagi tabung, orang tiga boleh tengok, dia bagi, takkan aku tak bagi. Kan? Kita promosi supaya bagi semua kan. Tapi hati kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Orang ketiga pun bagi juga. Orang keempat lalu tabung, tidur pula. Kan? Tidur, tak apalah. Kita sangka dia tidur. Orang kelima lalu bagi, orang keenam senyum. Kita orang tajuk tak lagi. Dah senyum pun sedekah juga. Betul lah. Senyum pun sedekah juga. Tapi kalau semua jemaah senyum, tabung masjid pun orang indikasi sini. Langsung siapa nak bayar bil trade, ambil air. Bandingan disebutkan adalah untuk melakukan amalan baik kerana Allah. Pada hari kiamat nanti akan terhapus bagi orang yang tidak ikhlas. Ketika itu ia merasa rugi dan umpama orang yang memiliki kebun yang dipenuhi dengan segala macam pokok buah-buahan. Usia pun dah tua, anak masih kecil, dah ramai. Malangnya kebun menjadi sumber kehidupan mereka musnah dan terbakar. Anak pun tak boleh waris, buah-buahan tak boleh waris, pokok-pokok pun tak boleh waris. Rugi dan sahaja begitu sahaja. Baik. Demikianlah halnya jika ingin menginfakkan harta secara riya. Demikianlah halnya jika kita menginfakkan harta secara riya, nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Kadang-kadang infak ni tuan-tuan, semua amalan. Jangan ada perasaan riya dan ujub. Tetapi kadang-kadang datang. Bukan kita je. Para orang alim yang alim-alim pun kadang-kadang datang juga daripada syaitan, daripada iblis, daripada qarin, daripada hawa nafsu. Nama pun kita ni manusia. Kita tak sempurna nak mempertahankan apa supaya jadi manusia sempurna. Sebab kadang-kadang datangnya cabaran-cabaran ini memberikan pahala yang lain kepada kita. Datang juga sesekali itu perasaan riya. Tetapi kembalilah kepada istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan mengembalikan pahala kita semula untuk di akhirat nanti. Manakala bila secara riya atau mengungkit-ungkit melakukan perbuatan menyakiti, anda tidak akan mendapati sebarang faedah daripada pada hari kiamat nanti. Hari kiamat datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tak ada apa-apa. Tetapi di dunia bila tunjukkan kita lah orang yang kuat bersedekah, kuat amalannya,
kuat hebat dalam membantu orang itu dan ini dan sebagainya, di akhirat tidak ada apa-apa. Ataupun dia galakkan orang bagi derma dan sedekah, tabur plastik tuan-tuan jangan lupa, tabur plastik di pintu masuk sana, tabur syir sana, tabur lubunan Turki dekat sana. Orang semua bagi, yang cakap tak bagi kan pun satu hal juga. Dia galakkan orang bagi, dia kata tak apalah, saya ambil putih pahala yang perlu putih. Dia pun tak bagi juga. Apa yang anda perkelihi hanyalah kerugian dan menyesal. Pada hari yang tersebut sangat menggerunkan itu, anda sangat memerlukan kepada amalan anda sendiri. Waktu itu kita perlukan amalan itu. Waktu di hari kiamat nanti, apa yang kita perlukan? Amalan kita. Mana amalan aku dulu? Yang dulu yang aku buat, bantu orang, bantu sedekah, bantu dan sebagainya. Mana amalan aku? Tak ada. Kata Allah Ta'ala tak ada. Kenapa tak ada? Tak ingat? Riak, ujub, takabur. Bukan untuk Allah Ta'ala, untuk manusia. Bila kau untuk manusia, kau carilah manusia. Kalau untuk Allah, kau cari Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, memang susah menjadi orang yang betul-betul mencari. Jadi di dalam kitab mula-mula yang kita baca tadi, bagaimana untuk menjadi orang yang betul-betul untuk ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mulakan dengan sekecil-kecilnya pemberian. Kita menjaga kerahsiaan pemberian kita untuk Allah Ta'ala. Mulakan dengan pemberian infak dengan perlahan-lahan, dengan yang kecil-kecil, supaya belajar untuk menjadi orang yang tidak menceritakan, tidak mengungkit, tidak menyakitkan hati orang lain dalam pemberian kita. Dalam sedekah kita, kita belajar untuk senyap, diam, ikhlas. Bermula daripada kecil, mudah-mudahan ia akan menjadi tabiat. Walaupun derma kita akan datang menjadi lebih besar daripada sepatutnya. Sebab ini dia akan menjadi tabiat. Kalau tabiat dari dulu derma untuk menunjuk, tabiat itu akan berlarutan dalam derma-derma infak yang lain. Kalau kita sudah menyemai tabiat kita untuk ikhlas, dalam sedekah kita boleh ikhlas, insya-Allah. Dalam solat kita, dalam puasa kita, dalam amalan-amalan lain kita, pergi umrah dan haji, semua akan menjadi ikhlas kerana Allah. Sebab kita tahu tanpa ikhlas dan redha kepada Allah, Allah pun tak redha juga untuk kita. Baik, melalui keterangan yang jelas umpama ini, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala petanda, dalil, rahsia, matlamat dan faedah syariat supaya anda berfikir dan mengambil pengajaran dan pengertian dan iktibar. Adalah wajar anda menyesuaikan dengan konsep yang sebenar. Tujuan infak yang betul ialah tujuan infak yang betul ialah tulus, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya percaya tuan-tuan pun derma dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau buka tabung malam ni, Jumaat ni, tuan-tuan bagi infak. Tuan-tuan pergi rumah anak yatim waktu Ramadan nanti nak bagi infak. Ada yang buat untuk makan untuk iftar, buka puasa. Saya yakin memang tuan-tuan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan tidak dipaksa, tuan-tuan pun tak cerita pada orang lain. Malah kita tak ingat bila yang kita bagi derma. Kita pun tak ingat dah. Tapi Allah Ta'ala tak lupa. Allah Ta'ala jadikan itu sebagai pahala kita kerana kita lupa berkenaan dengan amalan kita menjaga keikhlasan. Kerana tujuan infak yang betul adalah tulus ikhlas kepada Allah tanpa terselit sedikit pun perasaan riak atau perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Kata Allah, dan contoh-contoh perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu yang dapat memahami berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Firman Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir, yakni tentang akibat lantaran kamu melakukan infak mengikut cara yang diredai oleh Allah, di samping dengan ikhlas akan meneguhkan jiwa dan melakukan perbuatan yang baik semata-mata. Malam ini tuan-tuan, bulan lepas, bulan ini, malam ini sudah kali yang kedua kita baca berkenaan
bagaimana cara-cara infak yang boleh membuahkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan dah faham insyaAllah. Mudah-mudahan kita faham lah. Bagaimana infak yang boleh membuahkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maknanya tunggu beramal lagi. Tunggu untuk kita beramal. InsyaAllah bulan depan kita akan baca lagi tentang infak. Allah kata apa? Infak yang baik dari harta yang tidak tercemar. Tadi dah bagi cantik dah bagi infak rasa nak redha pada Allah Ta'ala. Allah redha pada kita dah, insyaAllah kita dah berikhlas kerana Allah. Bulan depan kita akan berbicara berkenaan bagaimana nak infak dengan harta yang baik, jangan daripada harta yang tercemar, harta yang batil. Jangan. Kan? InsyaAllah bulan depan kita akan sambung berkenaan tajuk itu. 3 bulan maknanya hanya tajuk berkenaan dengan infak sahaja. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik juga datang daripada Allah Ta'ala, dan sandarkan kelemahan diri sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.